Siasatan polis mendapati suspek sengaja membakar seluar yang dipakai Nur Syafiqah pada hari kejadian bagi menghapuskan bukti selain cara kematiannya menunjukkan suspek cenderung menggunakan keganasan dalam menyebabkan kematian mangsa. Mangsa jenayah tidak mengira usia, termasuk kanak-kanak yang tidak berdosa juga menjadi mangsa di mana mereka dibunuh dengan kejam. Inilah yang berlaku kepada 3 beradik perempuan berusia 3, 12 dan 14 tahun yang berasal dari Jalan Datuk Kumbar, Kedah. Mengungkap kembali kisah pembunuhan tragis 3 beradik ini memberi satu perasaan duka buat kedua ibu bapa mereka apabila kehilangan 3 orang anak sekaligus. Kisah duka ini berlaku pada 29 November 2013 apabila mayat Nur Syafiqah Nadia 14 tahun ditemui orang awam dalam keadaan tertiarap dan separuh bogel di tepi sawah Alor Senibong, Kedah pada jam 3.45 petang selepas keluar dari rumah bersama 2 adiknya. Lebih memilukan, mayat adik-adiknya Nur Izzati Husna 12 tahun dan Puteri Nurul Akmal 3 tahun pula ditemui kira-kira jam 4.50 petang pada hari berikutnya di dalam terusan mada Kampung Padang Petani Langgar, kira-kira 3.5 km dari mayat Nur Syafiqah ditemui. Walaupun mereka ditemui lemas, polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh. Menceritakan kembali insiden yang berlaku pada hari kejadian, ketiga beradik itu keluar dari rumah mereka yang terletak di Jalan Datuk Kumbar lebih kurang jam 7.30 malam sehari sebelum mayat Nur Syafiqah ditemui dengan menaiki motosikal Honda Wave milik bapanya untuk ke rumah rakan Nur Syafiqah yang berdekatan dengan rumah mereka untuk mengambil upahnya yang bekerja membotol bahan pencuci. Nur Syafiqah telah berhenti sekolah kerana membantu kedua ibu bapanya untuk menyara kehidupan keluarga. Setelah ketiga-tiga mereka tidak pulang dan gagal ditemui selepas pencarian dilakukan, ibu mereka Siti Aisyah Arifin 40 tahun membuat laporan polis di Balai Polis Langgar kira-kira pukul 2 pagi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah memaklumkan pihaknya menemui motosikal yang dinaiki mangsa serta adiknya dalam keadaan baik dan berkunci di tepi jalan kira-kira 1 km dari rumahnya. Penduduk kampung yang cuba menjejaki ketiga-tiga beradik itu menemui motosikal mangsa ditinggalkan berhampiran sebuah hentian bas. Nur Syafiqah dikatakan sengaja meninggalkan motosikal tersebut yang kehabisan petrol kerana ketika ditemui motosikal tersebut berada dalam keadaan berkunci. Bapa mangsa yang bekerja sebagai tukang cuci di sebuah sekolah memaklumkan dia dihubungi pihak polis kira-kira jam 3.45 petang mengenai penemuan mayat seorang remaja perempuan dan diminta ke lokasi kejadian untuk membuat pengecaman. Lokasi mangsa ditemui tidak jauh dari jalan rumah mereka ke rumah rakannya. Namun, motosikal yang digunakan ditemui di kawasan lain yang agak jauh dari tempat mangsa ditemui. Polis kemudiannya menahan seorang pelajar lelaki berumur 16 tahun yang berasal dari Arau Perlis di kediaman ibu bapanya bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan 3 beradik ini. Hubungan remaja lelaki ini dengan Nur Syafiqah menimbulkan tanda tanya kerana mangsa dikatakan tidak pernah bertemu remaja tersebut. Perkara ini diakui oleh bapa saudara mangsa, Mazlan Arifin, kerana dia yakin Nur Syafiqah tidak mempunyai hubungan rapat dengan remaja lelaki itu dan sekadar mengenalinya dari jauh. Manakala anak Mazlan yang juga sepupu mangsa dan rakan karib mangsa turut mengakui tidak pernah mendengar mangsa bercerita mengenai remaja lelaki tersebut. Sepanjang pengetahuan Mazlan, Nur Syafiqah tidak pernah berkunjung ke negeri Perlis. Pengakuan bapa mangsa Rusdi Rani ketika menceritakan detik-detik pembongkaran misteri pembunuhan 3 beradik ini menjadi petunjuk kepada penangkapan 2 suspek lelaki. Bapa mangsa bermimpi Nur Syafiqah datang dengan wajahnya berseri-seri dan menyuruhnya untuk mencari 2 suspek tersebut jika ingin tahu siapa pembunuh mangsa. Rusdi berkata walaupun sukar dipercayai, beliau terus membuat laporan di Balai Polis Alustar berdasarkan kepada maklumat yang diberikan di dalam mimpi beliau. Akhirnya 2 suspek yang berusia 18 dan 19 tahun yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes pembunuhan 3 beradik ini ditahan di rumah masing-masing antara pukul 5.30 petang hingga 11 malam. Kedua-dua suspek dipercayai menjadi orang terakhir bersama ketiga-tiga mangsa pada malam kejadian. Seorang daripada suspek mempunyai rekod jenayah pecah
wajah rumah dan dadah. Dua suspek itu dikatakan mengenali mangsa kerana jarak rumah suspek dan mangsa ialah kira-kira 150 meter. Kedua-dua suspek kemudiannya membawa polis ke tempat kejadian dan beberapa bahan bukti fizikal ditemui, namun bukti tersebut dirahsiakan oleh pihak polis. Polis memaklumkan 3 saudara perempuan tersebut telah dibawa ke sebuah rumah kosong oleh kedua-dua remaja berkenaan. Salah seorang daripada mereka cuba untuk merogol Nur Syafiqah namun gagal. Ketiga-tiga beradik itu kemudiannya dibawa ke sawah padi di mana suspek cuba untuk merogol Nur Syafiqah sekali lagi. Apabila Nur Syafiqah cuba melarikan diri, beliau dibunuh. Kedua-dua adiknya ditolak keterusan dan dibiarkan lemas setelah melihat kakak mereka itu meninggal dunia. Bapa mangsa tidak mengenali dua suspek tersebut. Walau bagaimanapun, bapa saudara mangsa mengenali dua suspek yang ditahan itu kerana tinggal tidak jauh dari rumahnya. Hasil bedah siasat mangsa pertama mendapati mangsa tidak dirogol dan hanya kesan calar dijumpai pada belakang badannya. Manakala mayat dua adik perempuannya yang dijumpai lengkap berpakaian di dalam terusan dalam keadaan terapung. Berhampiran kira-kira duta antara satu sama lain di dalam terusan tersebut. Beberapa kesan lebam pada kedua-dua belah mata, kesan melecet di tepi kiri dan kanan badan serta kesan lebam dan melecet di kedua-dua belah lengan atas yang dipercayai diakibatkan oleh benda tumpul turut ditemui pada tubuh Nur Syafiqah. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan pihak pendakwaan, hasil bedah siasat yang dijalankan menunjukkan Nur Syafiqah meninggal dunia akibat lemas, berikutan rongga mulut, saluran pernafasan dan rongga perut dipenuhi lumpur cair. Selain itu, punca kematian dikatakan berpunca daripada lemas kerana tiada bukti menunjukkan mangsa dicekik pada leher ataupun cedera tengkorak dan otak. Polis menegaskan mangsa tidak dirogol. Laporan membuktikan Nur Syafiqah tidak mati serta-merta tetapi dia dilemaskan. Siasatan polis mendapati suspek sengaja membakar seluar yang dipakai Nur Syafiqah pada hari kejadian bagi menghapuskan bukti selain cara kematiannya menunjukkan suspek cenderung menggunakan keganasan dalam menyebabkan kematian mangsa. Keterangan dikemukakan pihak pendakwaan mendapati suspek sengaja menolak muka mangsa ke dalam air lumpur bertujuan untuk melemaskannya. Suspek Muhammad Firdaus Muhammad Faridul 19 didakwa dengan niat telah melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian Nur Syafiqah antara pukul 9.30 malam hingga 11.30 malam pada 29 November 2013. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Namun perbicaraan yang berlangsung hampir 2 tahun akhirnya melepaskan tertuduh dari hukuman gantung sampai mati selepas dia mengaku bersalah di Mahkamah Tinggi atas pertuduhan pilihan menyebabkan kematian Nur Syafiqah. Tertuduh mengaku bersalah selepas pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 30 tahun dan denda. Pertuduhan tersebut dibacakan jurubahasa mahkamah di depan Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Chu Kah Sing. Peguam bela tertuduh Burhanuddin Abdul Wahid merayu hukuman diringankan kerana tertuduh tidak pernah mempunyai dendam selain niat asal tertuduh hanyalah mahu membawa mangsa bersiar-siar. Tertuduh merupakan anak sulung daripada 5 beradik menjadi harapan membantu keluarga serta 4 adiknya. Dr. Chu dalam penghakimannya berkata kesalahan itu dilakukan dengan niat selain laporan bedah siasat mendapati mangsa menelan kira-kira 300 ml air lumpur. Bedah siasat ke atas mayat Puteri Nurul Akmal dan Nur Izzati Husna pula mendapati punca kematian mereka adalah disebabkan lemas di samping terdapat kesan calar pada badan mereka. Kematian ketiga-tiganya didapati berlaku dalam tempoh hampir sama. Muhammad Firdaus akhirnya dijatuhi hukuman penjara 18 tahun atas kesalahan menyebabkan kematian Nur Syafiqah dengan hukuman bermula dari tarikh dia ditangkap iaitu pada 15 Januari 2014. Dr. Chu menasihatkan tertuduh agar bertaubat selain memulakan kehidupan baru setelah selesai menjalani hukuman.